Hai, Assalamualaikum. Lama tak buat TikTok. I am cursed by TikTok. Tak buat TikTok. Dah lama tak buat YouTube. Aku tak tahu nak cakap apa dah. So, hai korang. Thank you siapa yang subscribe, siapa yang sudi dengar cerita perjalanan kehamilan saya daripada first sampai yang ketiga, yang akhir tu. Tak tahu nak cakap macam mana. Saya baca setiap komen yang korang bagi. Saya balas setiap boleh katakan setiap kot. Semua komen tu semua saya reply. Sebabnya apa yang korang cuba cerita tu sangat dekat dengan diri saya. So thank you sangat. Thank you for all the comment here. Semua komen all thank you. Walaupun kita tak kenal antara satu sama lain. You tak kenal I tak kenal you. Tapi macam touching. So sudi untuk dengar segala luahan, segala cerita yang tu lah. Dah lama tak YouTube ni, dah lama tak bercakap. Jadi macam kaku sikit. Sebenarnya I reserve content YouTube ni untuk IVF. Memang tunggu IVF punya journey lah. Pula nak sambung kepada pregnancy journey, pergi ke IVF journey. Tapi kita hanya mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Sebabnya pandemik COVID-19 ni jadi macam kita pun tak nak ganggu frontliner untuk heboh. Kita tak boleh nak pentingkan diri sendiri, tak boleh nak call, takut mengganggu diorang punya kerja. Sebab sekarang pun hospital-hospital kerajaan semua penuh dengan pasien COVID kan. So husband cakap tak payah ganggu diorang, sekarang ni musim COVID kan. Walaupun sebenarnya hospital suruh call balik pada bulan ni, tanya balik tentang IVF tu. Tapi husband kata biarlah dulu, tak nak kacau frontliner semua, tak nak kacau hospital yang sibuk sangat dengan kes tinggi sampai dah 8,000 dah hari ini. So saya dan husband bercadang untuk biarkan dahululah IVF tu. So kita doa-doalah COVID ni dapat beransur pulih, dan vaksin pun kita cepat dapat supaya tak adalah nak kena risau pasal COVID ni semua kan. So semua kena jaga diri, okay? Jadinya hari ni rasa macam nak buat konten YouTube berdasarkan pengalaman juga. Apa yang korang perlu buat dan apa yang korang tak boleh buat pada orang yang emosi tengah tak stabil macam saya dulu. Yang bila kita dah tak ada anak, dah tak boleh nak beranak, kita bukan tak boleh beranak, kita dah tak boleh nak hamil secara normal. Kita bila emosi tak stabil ni, semua benda boleh jadi isu. Even kadang-kadang kalau kau salah cakap pun, kau rasa macam ada orang yang datang tu salah cakap pun rasa macam tersinggung sangat-sangat. Baru ni saya ada terbaca satu artikel daripada Nora yang penyanyi tu. Dia ada cakap yang dia kehilangan suami dia dan anak dia. So ini apa yang dia kata, bila setiap orang cakap sabarlah, kadang-kadang rasa macam nak cakap boleh diam tak?
Sebab kita yang selalu dengar perkataan tu tapi orang tak faham. Itu apa yang Nora cakap. Lepas tu dia kata lagi, anda tak akan faham sampai anda lalui benda tu sendiri. Saya pun tak akan faham kalau saya tak melaluinya. Itu apa yang Nora kata. So bila saya baca tu macam betul. Orang yang tak mengalami takkan faham. Walaupun kau cakaplah beribu perkataan yang positif, tapi kalau kau tak mengalami, kau takkan faham. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Orang yang datang tu sebab dia orang pun tak faham apa yang kita alami. Tapi mungkin kalau korang dah dengar, dah boleh baca, dah boleh tengok video ini, YouTube ni, so korang mungkin adalah kalau macam ada kawan macam yang senasib dengan kami-kami ni, mungkin korang boleh elakkan berkata begini. So bagi saya sendiri, saya tak suka kalau orang membandingkan takdir. Saya ada pernah buat satu statement, saya pernah buat status di Facebook. Saya cakap tolong jangan banding-bandingkan takdir di antara satu sama lain. Setiap orang tu mempunyai masalah ataupun ujian yang berbeza mengikut kemampuan. Allah dah kata Allah uji mengikut kemampuan seseorang tu. So mungkin Allah uji aku sebab dia tahu yang aku ni boleh atasi. Tapi mungkin tidak pada korang. Mungkin kalau benda ni jadi pada orang lain, mungkin jadi pada korang mungkin tak dapat nak atasi masalah ni. Sebab itulah Allah uji benda lain pada korang. Sebab tu jangan bandingkan takdir. Ada seorang tu dia cakap macam ni. Saya dah kata jangan bandingkan takdir. Tapi ada seseorang ni dia cakap macam ni, at least kau boleh dah merasai mengandung. Ada orang tu tak pernah pun rasa mengandung. Ataupun kau baru 3 tahun kahwin, 4 tahun kahwin, 5 tahun kahwin. Ada orang 10 tahun kahwin pun tak pernah rasa kehamilan tu, tak pernah rasa mengandung tu. Saya cakap, aku baru kata jangan bandingkan takdir. Saya bukan waktu itu, siapa yang mengalami tu fahamlah. Pada waktu itu emosi tak stabil tau. Kita punya kepala otak ni duk memikir kesedihan tu tak. Tak apa kita masih belum move on, kita masih boleh teringat-teringat, kita masih kesiankan pada suami, kita masih memikir untuk orang perempuan ni dia macam overthinking dia pun lebih. Jadinya jangan bandingkan takdir. Mungkin aku macam ni sebab Allah tahu aku boleh mampu atasi dia. Tapi kalau kau yang 10 tahun kahwin tak dapat anak, mungkin itu ujian kau. Kalau aku tak dapat anak, tak pernah rasai mengandung selama 10 tahun, mungkin aku tak boleh handle. Mungkin aku boleh jadi gila, ataupun mungkin aku boleh mati bunuh diri. Wallahualam. Sebab tu Allah bagi aku ujian macam ni, sebab dia tahu kau dapat bagian ni sebab aku tahu kau boleh handle. Kau dapat ujian tu maybe sebab kau boleh handle ujian tu. Jadinya please kalau ada kawan-kawan yang mengalami kesedihan ataupun tak kira lah dia tak boleh mengandung ke, ada kematian ke, ataupun ada satu bencana yang berlaku pada dia ke, tolong please saya minta tolong sangat-sangat jangan bandingkan takdir. Okay? Jangan kata tak apalah sekurang-kurangnya kau dah anak lagi, aku ni anak tak ada. Tak apalah sekurang-kurangnya suami kau sayangkan kau, aku kena cerai dengan laki aku. No, jangan. Mungkin kau boleh cakap benda-benda tu selepas tahun ataupun selepas beberapa bulan selepas dia move on, mungkin kau boleh cakap macam tu. Tapi tidak pada masa-masa terdekat yang dia dialami ujian tu. Okay? So second, bagi aku, biarlah aku menangis. Tolonglah, jangan kata janganlah nangis, janganlah. No, biarlah dia nangis. Biar dia luahkan semua rasa tu. Biar dia nangis, dia nak meraung, dia nak mengamuk, dia nak menangis sehabis-habis dia. Biar. Tolonglah, jangan kata jangan menangis. You nak suruh dia pendam perasaan tu. No, jangan bagi dia pendam perasaan tu. Bagi dia luah. Dia nak menangis, dia nak mengamuk, dia nak meraung sekalipun, biar. Tapi pantau.
Janganlah sampai orang tu menangis sampai seminggu menangis lagi, meraung-raung lagi, sebulan menangis. No, itu maknanya dia ada something wrong lah. Ada sakit lain lah tu. Mungkin dia beroyan ke, ataupun mungkin dia ada masalah mental ke, sebab dia tak dapat nak atasi masalah tu. Tapi selagi mana dia boleh kawal, selagi mana dia tidak berpanjangan, biarlah dia nangis. Macam saya suruh diri saya sabar, tapi saya tak boleh sabar. Tapi tolonglah jangan cakap janganlah nangis, janganlah sedih. No, biar dia luah rasa hati dia. Bagi saya dari pengalaman saya sendiri, eloklah dia menangis. Okey, daripada dia pendam, lepas tu dia jadi gila ke, ataupun dia kena kuat untuk orang lain ke, itulah masa dia perlukan orang sekeliling. Orang sekeliling dia kena bagi bantuan, kena bagi kata-kata semangat. At least duduk tepi dia. Duduk tepi dia. Jangan saya tak boleh terima kalau orang kata jangan menangis. Tak boleh, saya tak boleh terima. Saya kena menangis. Yang ketiga, jangan suruh dia bersabar. Macam Nora tadi katalah, dia kata sabarlah. You know, bila 10 orang, 20 orang datang melawat kita, semua orang kata sabarlah. Ya, saya tahu memang kita kena bersabar. Tapi at the time, at the moment, tolonglah jangan cakap apa-apa. You just melawat, dia duduk ada kat sebelah dia, kau diam pun tak apa. Bagi saya lah, diam je, duduk je kat tepi, teman dia, it's okay. Tapi jangan suruh dia sabar. Saya pun kalau orang cakap sabarlah, saya rasa macam aku tengah sabarlah ni. Kalau aku tak sabar, agaknya aku dah kena bunuh diri, ataupun mungkin aku buat benda-benda yang tak elok kalau aku tak sabar. Sebabnya aku bersabarlah ni. So jangan cakap sabar. You tak alami, you tak hadapi benda ni. At the moment, sebulan 2 selepas dialami tu, tolonglah jangan cakap bersabar. No, jangan. Ini mengikut pengalaman saya. Mungkin lain orang lain cara, lain orang mungkin lain pendapat. Tapi siapa yang boleh relate, siapa yang ada masalah sebesar itu, yang seperti saya yang tidak boleh hamil lagi secara normal, yang saya tak ada anak lagi setelah 5 tahun berkahwin, sabar itu daripada hari tahun pertama saya berkahwin sampai ke hari ini, perkataan sabarlah itu bagi saya macam aku tengah sabarlah ni. Kau nak apa lagi? Aku sabar. Aku tengah sabarlah ni. Kan? Kalau aku tak sabar, nanti aku dah lari rumah. Jadinya perkataan sabar tu bagi saya tak relevan untuk kau bercakap dalam masa sebulan 2 selepas dia mengalami satu peristiwa ataupun satu ujian. Mungkin daripada kau cakap sabar tu, terbetter kau akan untuk aku. Saya rasa itu lebih baik. Okey, bagi ruang dia untuk sendiri. Jangan kacau. Pada saya tak suka orang keep datang. You know, datang bila orang datang, kita kena berpura-pura tau. Kita kena berpura-pura. Orang datang melawat, tak salahkan orang datang melawat. Mungkin dia nak tengok keadaan kita, okey ke tak. Tapi ini pada diri saya sendiri terjadinya. Orang datang melawat, orang tanya, jadi rasa macam saya tak nak terima tetamu. Tolong bagi saya masa sendiri untuk saya muhasabah diri sendiri, untuk saya tak nak cakap. Tapi for me, bagilah dia masa, bagi dia ruang untuk dia baring, untuk dia tidak bermuka-muka di hadapan orang. You know, bila kita tengah sedih, tapi tiba-tiba orang datang, takkan kita nak menangis depan orang, betul tak? Jadinya bagi dia ruang. Nanti
dia akan mengganggu emosi. Ini pendapat saya, okay? Apa kalau you nak datang pun, kalau dia nak meluah perasaan tu, bagilah dia meluah perasaan tanpa memberi cadangan. Macam saya akan luar sedih, aku tak ada anak lagi, macam mana dengan lelaki aku, tak ada zuriat, dia tak ada keturunan, macam ni, tanpa kau as a friends, you dengar je apa dia cakap, dengar je from A to Z, dengar dan memberi kata-kata semangat tanpa memberi cadangan. Contohnya dia kata, sabarlah, cuba kau cakap dengan lelaki kau macam ni, cuba kau sembahyang, kau cuba baca doa banyak-banyak. No, tak perlu semua tu. Tak macam mana, susah nak cakap. Tapi begitulah. Itu je lah yang aku boleh bagi sebagai orang yang pernah mengalami satu situasi yang amat berat, satu ujian yang sangat besar, dan apa yang saya rasa macam you patut buat dan apa yang you tak patut buat. Itu apa yang saya rasa berdasarkan pengalaman. Setiap orang tu berlainan pengalaman. Mungkin ada orang suka dikelilingi, tapi wallahualam, tapi saya ada kawan-kawan yang senasib dengan saya, ada yang sampai sekarang belum ada anak, ada yang sama macam saya yang tak boleh hamil secara normal, yang tapi mereka semua menghadapi, diorang pun merasai apa yang saya rasa. Jadinya kalau korang, kawan-kawan saya yang ada kat YouTube ni, korang rasa macam tu tak? Jadinya siapa-siapa kawan-kawan yang dalam YouTube ataupun yang mengenali diri saya secara personalnya, terutama rakan-rakan yang senasib dengan saya harap ujian diberikan kepada seseorang itu mengikut kemampuan diri dia sendiri. Ada yang mungkin senasib dengan saya tak boleh hamil lagi tu, ya kita redha je lah. Apa boleh buat? Allah dah kata macam tu kan. Mungkin take years untuk recover segala emosi, segala masalah ni, mungkin bertahun. Saya keguguran pada 2019 kali terakhir. 2001 ni yang saya rasa macam dalam masa setahun macam tu, baru saya rasa macam kita boleh bergurau dengan situasi itu. Sebelum ni kalau orang cakap pasal anak je sedih, tapi for now, setelah 2 tahun ni, alhamdulillah saya dah recover, dan alhamdulillah juga saya tidak saya dikelilingi orang yang ada sesetengah lah, tapi kebanyakannya saya dikelilingi oleh orang yang tidak bertanya pasal anak pada saya dan suami. Saya berterima kasih dan bersyukur sangat-sangat. No words can describe you guys. So harapnya boleh membantu korang. Kalau ada kawan-kawan yang senasib macam saya, ataupun ada orang menerima ujian-ujian ini, harapnya boleh membantu korang menghadapi situasi itu. Apa yang aku cakap? Jadinya apa yang korang nak tahu lagi tentang pengalaman saya akan buat video. Saya akan try untuk buat konten video YouTube ni lagi, sebab saya dah tak ada idea dah sebenarnya. Saya tak tahu nak buat apa lagi dah. Sebab IVF tu sebab saya buat tu untuk IVF, jadi saya tak tahu nak buat video apa. Jadi korang tolonglah suggest apa yang patut saya buat untuk video next ni. So see you another next time. Bye bye.